Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam. Wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa khalaqa min nurihi nura habibihi Sayyidina al-Mustafa Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an yakhluqal Adam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin min ibni Abdillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi kasihi lagi dimuliakan pengurusi dan timbalan pengurusi Masjid Tariq Mirziyah bersama imam yang bertugas, barisan imam dan juga bila yang bertugas bersama barisan bilal-bilal dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid bersama pegawai-pegawainya, jadi barisi, tuan-tuan jemaah, tuan-tuan haji, papa hajah, ayah, ibu-ibu, cikgu-cikgu, sahabat-sahabat, ustaz-ustaz yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menghimpunkan banyak-banyak kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di ketika ini dan di saat ini masih lagi kita dianugerahkan kesihatan seperti biasa. Ada mata masih lagi mampu melihat. Ada telinga masih lagi mampu mendengar. Ada lidah, mulut masih lagi boleh berkata-kata dan makan minum. Dan begitulah seterusnya nak dibandingkan berapa ramai orang di saat ni dah terlantar di hospital, daripada ada mata ni dihilang mata, daripada ada telinga dipekuk, daripada sihat jadi strok. Baru nak hitung banyak ada. Tapi kita masih lagi selamat. Bersyukur banyak-banyak dan juga kerana kita boleh memanjakan ibadat kepada Allah SWT dalam kita mengambil kesempatan untuk kita mengupas segala dosa kita yang tentu dah ada. Untuk malam ini, Ustaz mungkin tak bawa pelajaran kita bab sifat 20, tetapi masih juga kita akan bincang tentang bab akidah. Bersempena dengan Isra wa Mi'raj hari ini, walaupun dah 23 Rejab, mungkin 27 Rejab lambat lagi kita kata. Tapi kerana ustaz ni minggu yang terakhir untuk kuliah bulan Rejab ataupun bulan 3, bulan 2. Dengan kesempatan ni suka di ustaz untuk mengambil sedikit peluang untuk kita mendengar tentang kisah yang mulia baginda Rasul SAW tentang Isra wa Mi'raj. Bagi siapa yang menolak kisah ini ataupun ragu-ragu, zawaha, maka jatuh kafir. Kerana dia bersangkut paut dengan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Jadi berpandu pada ayat ni, bagi siapa ada sedikit syak, zon, waham, apatah lagi menentang teguh, maka hukum jatuh kafir. Dah. Jadi kerana dia perkara mukjizat yang bersandarkan pada Al-Quran. Baik. Berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ni yang kita ketahui sebelumnya, yakni bersempena dengan tahun kedukaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat kewafatan isterinya Sayyidatina Khadijah. Kemudian diikuti pula kematian ataupun kematian bapa saudaranya baru isterinya. Walau bagaimanapun selepas kewafatan bapa saudaranya Abi Talib, maka berlaku sedikit kegoncangan tentang dakwah baginda Rasul dengan dalam kesunyian kerana tidak ada sayap kanan dan sayap kiri, maka baginda Rasul rasa terkesan sehingga diri dia rasa ingin mencari pelepasan dari terkesan kesedihan tersebut untuk pergi ke kota Taif untuk berdakwah. Akhirnya ditetang dan dihina, dimaki, dihamu habis-habisan oleh kota Taif. Kerana orang yang sayap kanan, sayap kiri tak dapat cover lagi dah dia, maka orang kota Taif habis-habisan meluahkan nafsu marah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga berdarah-darah baginda Rasul keluar dari kota Taif. Itu yang kita selalu dengar. Yang kita tak biasa dengar, berlakunya asbab Isra Mi'raj ni berdebat ni antara langit dan bumi. Ini kita tak biasa dengar. Yang ni kita biasa dengar dah. Di mana setelah Ta'ala jadikan langit dan bumi, maka kata langit, wahai bumi, mu tahu tak atasku mulia aku? Di atasku, di belakangku, katanya langit, ada arash, ada kursi, ada luh mahfuz, ada tempat-tempat yang mulia-mulia, ada malaikat-malaikat yang mulia-mulia, serta muntaha dan seterusnya. Adapun kamu apa yang ada bumi? Bumi diam seketika. Kata bumi, wahai langit, memang di belakangku tidak mempunyai apa-apa. Bahkan najis adalah najis mukhafafah, najis mughallazah, najis mutawassithah, babak kotor-kotor saja. Tapi mu kena ingat, semulia-muliamu dan sehina-hina aku, di atas belakangku ada dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit terduduk diam. Bunyi baginda Rasulullah SAW, bunyi saja nama Muhammad di atas belakang aku, langit yang dulunya rasa mulia terdiam seketika. Maka langit kata, ya Allah, kalau begitu bagilah peluang pada aku biar Nabi Muhammad naik sekejap saja atas diri aku. Dia minta supaya Nabi tu naik walaupun sebentar. Maka dengan permintaan tu dimakbul oleh Allah Ta'ala. Berlaku Isra Mi'raj. Itu kisah yang jarang-jarang kita dengar. Baik, tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT. Walau bagaimanapun kisah tersebut menjadi ujian untuk akidah orang Muslim di ketika baginda Rasul SAW. Dan sampaikan hari ini ujian tak putus-putus untuk akidah umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj terbagi kepada 3 bahagian orang, golongan manusia terpecah. Golongan yang pertama, golongan yang kafir. Memang menentang daripada awal hingga akhir. Apa sahaja dengar cerita daripada Nabi, memang kisah yang agak tidak masuk akal, lagi-lagilah menentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga berguling-guling seronok dia. Ada setengah riwayat kata seronoknya kerana Nabi tu cerita perkara bodoh, kata tak masuk akal, nampak sangat menipu, nampak sangat gila, seronoknya sampai guling, tabu pasir tak kepala. Nak kena Nabi sampai gitu sekali tuan-tuan. Dan golongan yang kedua ni golongan yang dulunya dia Islam, tapi dia nak macam ada syak, ada zon, ada waham ke atas dakwah Nabi. Ia kedok Nabi ni, tapi dia ikut. Ia kedok Nabi, tapi dia ikut. Tapi bila dengar kisah Isra Mi'raj ni, dia kata macam mana? Betul, Nabi memang tak boleh pakai. Bagaimana dia boleh mengatakan memang tak boleh pakai? Daripada laporan baginda Rasul SAW daripada Masjidil Haram untuk pergi ke Palestin, Masjid Al-Aqsa tu, daripada Isyak, sebelum Isyak tu balik dah. Sedangkan orang yang pergi ke Palestin tu
Pergi sebulan, balik pula sebulan. Ibarat macam orang kembali Kelantan. Paling cepat pun ikut highway 5 jam. Tiba-tiba dia kata 5 minit. Dah dia kacik nipu dah. Kata 5 minit pula. Lagi kata nipu. Jadi kemudian jadilah dia kafir. Tidak mau ikut langkah dakwah Rasulullah SAW. Dan golongan yang ketiga ni golongan yang senyap. Nak tolak bukan ya, nak kata ya, tak logik, tengah-tengah. Jadi malam ni Ustaz nak cuba tengok kita ni duk golongan mana dengan kisah Isra' Mi'raj ni. Kalau mungkin golongan yang ketiga tu mungkin selamat sikit. Kalau golongan yang kedua memang kita jatuh akidah kerana menolak atas Isra' wa Mi'raj. Kalau golongan yang pertama tentu kafir terus dah. Baik, cek. Jangan ada tiga-tiga golongan ni. Naknya kita terus yakin sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kita tengok mula-mula bagaimana nak berlakunya kisah Isra' Mi'raj. Dia adalah merupakan perancangan daripada Allah. Allah Taala rancang awal lagi. Bagaimana Tuhan rancang? Sebelum nak mengadap dia, Tuhan suci dulu diri Nabi. Ketika Nabi bawah jagaan Halimatus Sa'diyah umur 4 tahun, Allah SWT mengatakan kepada malaikat Jibril AS supaya belah Nabi ni suci hati Nabi ni, suci diri Nabi. Ketika itu baginda Rasulullah SAW bermain-main dengan rakan-rakan sebaya dengannya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril AS mendapati Muhammad dan menentang barang secara menentang, maka dibelah dada baginda Rasul. Belah dada baginda Rasul, dicucinya sifat-sifat iblis yang ada pada Rasul. Deki, riak, takbur, sombong yang ada dalam hati. Sehingga dia ambil hati ni baginda Rasul untuk dalam bercanda basuh air Zam-Zam. Buat sifat-sifat iblis. Buat darah-darah kotor. Masuk sifat-sifat an-nubuwah. Umur 4 tahun. Kemudiannya dilihat oleh sahabat-sahabatnya dengan mata sahabat sendiri. Sahabat nampak tengok malaikat Jibril tu. Ia tengah cuci, ia tengah belah Nabi tu. Sehingga terketar-ketar para sahabat. Rakan-rakan dia mengatakan Muhammad sudah mati. Takut. Ciri. Kita hok tengok rimah, hok siap-siap tengok rimah tuan-tuan. Tengok dalam TV-nya, tengok dalam handsetnya, tiba-tiba ada sungguh depan, duduk kita, rebah kita, ketar kita, ciri kita. Tuhan biasa tengok dah. Sedangkan Jibril tak pernah ditengok oleh para manusia. Tiba-tiba dia tengok belakang yang dia bedah, dah ada Nabi. Sekejap ciri-ciri berlari-lari, ya Halimatus Sa'diyah, Muhammad dah mati. Maka Halimatus Sa'diyah berlari-lari kerana dengar perkara pelik, Muhammad dah mati. Dia sekejap berlari untuk dapat ke Muhammad, cari Muhammad mana. Bila tengok Nabi baginda Rasulullah kadang-kadang pucat. Masa tu Halimatus Sa'diyah tak nampak Jibril. Tengok, Tuhan tak pilih. Tak nampak malaikat Jibril, sedangkan rakan sahabat dah nampak. Bagaimana Jibril meletakkan baginda Rasul. Sedangkan Halimatus Sa'diyah tak nampak. Dia nampak baginda Rasul kat dia pucat saja. Macam terkejut. Okay? Kalau terkejut kita pucat. Bagaimana pucat tak tahu, tapi kejut memang pucat. Wajah kita berubah. Jadi Halimatus Sa'diyah cuba tengok Nabi kat dalam pucat, maka dia peluk. Tengok tidak ada benda, dia bawa balik. Maka tak habis kat situ. Berlaku pula pembelahan atau perbedahan yang kali yang kedua. Bila? Ketika Nabi berumur 10 tahun. Cuci pula. 10 tahun ketika baginda Rasul nak menjadi mukallaf atau taklif ataupun panggil akil balik. Berlaku pula perbedahan kali yang kedua. Tuhan rancang, cuci lagi kali yang kedua. Dibawa bencananya daripada syurga, bencana daripada mah dari syurga, dibasuhnya dengan air Zam-Zam. Begitu berlaku pada hari pertama, berulang pula pada kali yang kedua. Baik, selesai kali yang kedua, tak habis kat situ, berlaku pula perbedahan. Subhanallah. Kali yang ketiga, bila ketika Nabi nak menerima kenabian dan kerasulan, belah pula kali yang ketiga.
Sehinggalah terjadi kali yang keempat. Kali yang keempat ni ada dua pendapat. Dia kata yang pertama berlaku di rumah isterinya Aisyah, dan yang kedua berlaku di rumah sepupunya. Iaitu rumah sepupunya nama Haning. Ummu Haning namanya. Jadi tuan-tuan dikasih oleh Allah SWT, pada malam tu di riwayat Bukhari menceritakan bahawa rumah bumbung Rasul, ketika Rasul tidur rumah bumbung terbuka luah. Kita jangan terfikir terbuka macam mana, itu kan mukjizat. Jangan kita fikir Jibril mari macam esok kau boleh rumah. Jangan kita fikir pelik-pelik. Terima saja, itu mukjizat. Mukjizat daripada awal yang pelik dah. Terbuka rumah, maka dia ambil baginda Rasul duduk di akak wagi di Kaabah. Sedangkan rumah di Kaabah tu jauh. Diangkat tu pada Nabi, tetap di Kaabah, dia belah situ. Jadi berlaku pula perbedahan kali yang keempat, 4 kali. Itu kisah yang selalu kita dengar. Hari ni kita nak cuba cokeh, nak cuba tengok gapo yang boleh jadi ujian kepada kita. Pertama, soalan. Kalau begitulah kita dengar setahun demi setahun demi setahun, tahun demi tahun, sampai umur kita ni 10 tahun sekarang ni, ataupun lebih ataupun kurang. Jadi susah nak tanya, percaya ke tak atas perbelahan tu? Atas berlaku bukan setakat belah, cuci hati Nabi daripada sifat iblis, masuk sifat kenabian, benda-benda kotor, darah-darah kotor buat dengan air Zam-Zam. Soalan lagi sekali Ustaz ulang, betul ke tidak? Baik, dia kata betul lah Ustaz. Kalau kita tolak kafir Ustaz kata tadi sebab melibatkan ayat Quran. Baik, ni cuba nak test buat provokasi supaya kita rasa sedikit ujian terkesan atas Isra wal Mi'raj. Kalau betul, bila Nabi maksum? Adakah sebelum perbedahan atau selepas perbedahan? Apa maksum? Suci daripada Nabi sifat-sifat kotor, sifat-sifat iblis. Suci Nabi daripada sifat-sifat mazmumah. Dia ni rasul, itu maksum. Bila bermulanya maksum? Soalan Ustaz kali yang kedua. Adakah selepas perbedahan kali yang keempat ataupun sebelum perbedahan? Kalau kita kata Nabi maksum berlakunya selepas perbedahan, jatuh akidah kita. Kenapa? Oh, sebelum ni Nabi tidak maksum lah, umur setahun 2 tahun. Kalau kita kata memang Nabi maksum, apa guna bedah tu? Siapa kena cuci, kena basuh oleh malaikat Jibril? Situ kita cuba letak, aku kumpulan mana? Kumpulan pertama tadi ke? Kumpulan kedua ke? Kumpulan ketiga? Ataupun kumpulan yang tidak ada, 1, 2, 3 tak ada, aku memang yakin. Saya yakin sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Letak lah. Tapi kita kena ada hujah. Tuan-tuan, tak boleh kita letak begitu saja tanpa hujah. Tuan-tuan, baik, itu apa keterangan. Allahu Akbar. Sesungguhnya baginda Rasul SAW sedia maksum. Setelah Allah Ta'ala jadi nur ala nur, Nabi maksum dah. Allah Ta'ala jadikan nur Muhammad tu maksum dah. Maksudnya tidak ada benda yang kotor masuk dalam nur tu. Iblis tak berani masuk, sifat iblis tak berani masuk dalam nur Muhammad SAW. Bukan setakat nur Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dia berjalan, lalu selepas dia berjalan, iblis tak boleh lalu jalan Sayyidina Abu Bakar selepas tu. Takut atas ketakwaan bagi tapak kaki Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi, bukan Rasul, bukan maksum, tetapi iblis takut dah. Bukan nak masuk oleh perut Sayyidina Abu Bakar, jalan atas tapak dia takut dah. Ni kalau kita kata Rasul boleh masuk sifat iblis, beliau Sayyidina Abu Bakar lah. Iblis kena siapa malaikat. Siapa malaikat terpaksa suci baginda Rasul ni. Hilangkan sifat-sifat iblis. Hilangkan sifat-sifat kotor. Sifat iblis duk tapak oleh perut Nabi. Kalau gitu Sayyidina Abu Bakar lah mulia. Tuan-tuan? Sebab begitulah. Kisah-kisah ni kita kena cakna sikit, cuba kita perhati molek dah. Moga-moga kita tidak keliru. Kita jawab supaya tidak makan masa yang panjang. Yang pasti sesungguhnya nur baginda Rasul sebelum
dimenjelmakan dengan manusia, dia dah maksum. Jangan kita kata kotor Nur Muhammad itu. Jatuh akidah dia. Sampailah bila-bila jadinya nur sedia maksum, sampailah bila-bila. Kekal selama-lamanya maksum bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perbedaan tersebut bukan, kalau kita melihat daripada sudut tadabbur, bukan khususi untuk Nabi, untuk umat. Fakta yang pertama, fakta sebelum masuk fakta yang lain. Pertama, cuba kita cek. Baginda Rasul dicuci dengan air Zam-Zam. Soalan, adakah air Zam-Zam lebih mulia daripada Nabi? Sedangkan air ada 3 benda yang mulia. Yang pertama, air telaga Al-Kausar. Yang kedua, air yang keluar dari jari Rasulullah. Dan yang ketiga, air Zam-Zam. Jadi persoalannya, apabila mereka 4 kali cuci dengan air Zam-Zam, jadi kalau itu untuk Nabi, nampaklah mulianya air Zam-Zam nak banding dengan Nabi, kerana Nabi sendiri pun terpaksa disuci dengan air Zam-Zam. Jadi hari ni kita kena tolak Nabi, ambil air Zam-Zam sebagai nak cuci hati. Hari ni orang cuci hati, kita kena ambil Rasul, amalan Rasul, perbuatan Rasul, tiru Rasul macam nak cuci hati. Tapi kalau tak yakin air Zam-Zam tu boleh mulia daripada Nabi, tak perlu kita nak ikut Nabi. Dia berkenal air Zam-Zam. Air Zam-Zam boleh basuh Nabi, apatah lagi kita. Tuan-tuan. Jadi hari ni soalan yang ketiga, adakah air Zam-Zam lebih mulia daripada Nabi? Sepatutnya kalau benar untuk Nabi, untuk benar-benar untuk cuci Nabi, lebih baik tuan-tuan dia ambil air telaga Al-Kausar. Bencana ataupun batil daripada syurga je boleh ambil, cebok air telaga Al-Kausar mari basuh hati Nabi. Sedangkan kita tahu dok mana mulia air jari Nabi dengan air Zam-Zam. Ketika Nabi balik pergi tengok air tak ada, maka ada satu mangkuk yang air kecil, maka Nabi pun letak tangan dia, air tu keluar dari celah jari Nabi. Mana mulia air yang keluar dari celah jari Nabi nak banding air Zam-Zam, mana mulia? Kalau dia kata mulia air Zam-Zam Ustaz sebab dia basuh lagi Nabi, jatuh akidah kita. Baik. Jadi nampak sini bahawanya air jari yang keluar daripada tangan Rasulullah lebih mulia daripada Zam-Zam. Jadi basuh kerana merujuk kepada air Zam-Zam tu, kalau kita melihat daripada peristiwa tersebut, maka air Zam-Zam mampu menyuci kekotoran hati pada umat dia. Hari ni orang Mekah, fakta yang jelas. Daripada air Zam-Zam tersebut tak sesuai nak cuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Tak kena. Sebab hati Nabi dah maksum dah. Tuan-tuan, jangan kita kata hati Nabi pun kotor, apa salah hati kita? Nabi kena cuci 4 kali kotor, apa penuh. Hati Nabi pun kotor, kena cuci 4 kali baru dah bersih, rosak kita. Jelas tak ni? Jangan bus situ. Dah dengar Nabi kena basuh tu, hati Nabi pun kotor, ni kita apalah sangat? Lagi Nabi eka janji, kita ni apa sangat ada manusia kata gitu. Karena politik dia kata Nabi eka janji, penjanji Hudaibiyah. Ni kita siapa? Nak punah tak punah. Hati Nabi kotor, hati kita siapa? Parah. Tuan-tuan, punah kerana habis. Jadi dengan air Zam-Zam ni, dia boleh cuci hati kita. Manfaat banyak. Cuba tuan-tuan kalau ada masa sikit ambil telefon, tanya Pakcik Google apa hikmahnya, apa yang kelebihan fadilatnya air Zam-Zam. Nak baca panjang bab air Zam-Zam. Sekurang-kurangnya air Zam-Zam memang dapat lihat secara cash dia punya fadilat dia. Antaranya air Zam-Zam ni kita melihat daripada sudut ada hadis yang sahih mengatakan bahawa dia adalah boleh merupakan makanan kepada orang yang lapar. Bukti pada satu kisah dulu, ini berlaku pada diri ustaz sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin tu kisah dia, kisah ustaz. Masa ustaz jadi mutawis seketika dulu, ada 2 beradik yang memang abang dia selalu pergi Mekah haji. Dia tidak rasa pelik dah di negeri Mekah, di tempat dia dah dia rasa. Tiba-tiba 1 tahun tu dia bawa adik dia pergi buat umrah. Ketika tu ustaz ada di hotel yang sama. Masa daripada
keluar Dibri Ali di Madinah, tak pergi hotel, check-in hotel sekali dengan ustaz. Lepas tu dia pun sama-sama umrah, sama-sama pergi buat tunai tawaf. Dia geng lain, ustaz geng lain, ustaz geng ustaz bawa. Baik, ceritanya ustaz cerita terus. Semasa sapa di dalam Masjidil Haram, selepas tawaf apa semua ikut tim dia pesan ke adik dia, ingat pintu ni kita masuk. Nantinya nak keluar pintu ni juga, jangan pintu lain. Nanti susah nak jumpa hotel. Orang yang jarang-jarang first time, orang mula-mula biasa je jadi pening, tempat pening. Kerana orang ramanya, kerana jalan tempat kelirunya. Jadi tanda pintu mana masuk dan pintu mana keluar, mudah nak pergi ke hotel dia tu. Adik pun setuju. Nak jadi ke cerita, habis semua, tahlul siap dah. Kali yang pertama yang wajib tu, maka dia berjanji nak keluar pada pintu yang sama. Akhir dia tunggu tak ada. Tunggu tak ada. Puas tunggu dia kata, apalah habis aku dah terror dah. Tak ada masalah, dia boleh balik, boleh masuk, mungkin dia itikaf, mungkin dia apa. Lepas tu balik dengan tim dia ke hotel. Sehari. Kemudian hari yang kedua tak ada juga. Hari yang ketiga tak ada juga. Sapalah hari yang kelima. Orang nak tahu tidak lah yang kelima ni. Tuan-tuan orang sibuk tak siapa lagi. Bila tak siapa orang rasa risau. Selepas kita balik ke hotel makan-makan, tiba-tiba adik dia umum susun mayat hajat. Balik tuan-tuan, kalau pergi dekat siapa-siapa yang pergi masjid haram, tolong mayat hajat. Sebab habis saya tak balik seminggu. Kita nak tahu tidak. Mau tahu dia risau dah. Tak jumpa. Dan kalau jumpa di hotel pun tolong panggil orang risau. Malam tu berkat mayat hajat jemaah-jemaah barangkali, malam tu ada di hotel. Orang tanya, pergi mana? Tak pergi mana-mana. Masjid tak nak keluar. Tengok teh uji. Dia tak nak keluar. Pintu banyak-banyak tak nak keluar. Siapa pintu tu? Tak jumpa. Tak jumpa sudah. Orang panggil sesak lah, kita kata mudah. Tak nak keluar dengan pintu banyak. Teh uji. Orang tanya ni dalam seminggu makan apa? Dia tu minum air Zam-Zam. Dia niat dia makan ni. Memang kenyang. Sebab itulah kita duduk situ saat ni gairah lagi nak ambil air Zam-Zam buat balik. Allahu akbar. Kerana memang jelas jadi molek. Kalau kita kata tak nipu. Jadi air Zam-Zam ni kalau kita nak cuci hati pun boleh niat, ya Allah jadilah air Zam-Zam aku jadi warak ke jadi. Ya boleh berubat hati. Apa yang kita niat tu dia akan berkesan air Zam-Zam. Itu untuk kita. Memang untuk kita air Zam-Zam, bukan untuk cuci hati Nabi. Tak sesuai. Baik, itu salah satu contoh. Dan dari peristiwa tersebut 4 kali perbedahan tidak berlaku perdarahan. Tidak berlaku perdarahan setitik pun. Jadi bila dikaji sesungguhnya perbedahan itu memang betul-betul untuk umat. Kenapa? Perbedahan tersebut merupakan satu perubatan yang mustajab untuk hilangkan penyakit benda itu sendiri. Jadi bila dipikir oleh orang bijak pandang, orang kafir tak fikir benda ni, orang kafir fikir dia tentang peristiwa, dia tentang tak terima, tak masuk akal, siapa golin tabu pasir. Sukanya Nabi kecek nipu. Tapi orang Islam dia kaji dia fikir siapa ke Ibnu Sina fikir. Rupanya manusia boleh bedah. Ini kata tadabbur. Peristiwa tu apa makan Nabi, apa perbuatan Nabi, apa yang Nabi buat semua untuk umat. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj juga untuk umat. Antaranya dalam perbedaan tersebut dapatlah dikaji oleh Ibnu Sina, dia kata bahawa manusia boleh bedah. Boleh bedah. Dan darah kotor buah tu manusia boleh tukar darah kotor, darah B, darah A, darah C boleh tukar, boleh buah. Sungguh-sungguh berlaku atas umat supaya umat Muhammad sihat dalam ibadat. Tuan-tuan. Sebab tu kita ni bila Nabi kata makruh, haram makanan, jangan sentuh sebab dia melibatkan kesihatan. Bak rokok, kita kata rokok tak apa makruh, tapi sah merosakkan kesihatan walaupun tidak mendatangkan jantung dan apa, tapi rosak kesihatan dengan asap ni. Jadi kita kata tak apa di sudut mana? Sedangkan Allah Ta'ala nak sihat, Nabi nak sihat, kita kata tak apa. Ni satu orang kata makruh yang haram, makruh tahrim. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, jangan meletak kita daripada tempat kecelakaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga, buktinya bila kita tilik tengok, Ibn Sina tengok, oh betul manusia boleh dibedah. Dan kemudiannya bagaimana darah tidak dibincang sikit pun, 4 kali perbedahan darah tidak dibincang pun. Kerana memang darah tak ada. Orang kaji bijak pandang sampai ke hari ni baru jumpa.
Gapo dia? Memang boleh perbedah darah. Dengan gapo? Dengan laser. Sebab yang belah itu adalah malaikat Jibril dengan tangannya sendiri, bukan dengan kapuk, dengan pisau, dengan gunting, dengan tangan dia. Tangan tu cahaya. Maka tidak keluar darah. Sesuai cahaya dengan darah memang tidak mengalir darah sebagaimana pisau. Jadi doktor bijak pandai yang memikir dekat demikian, dia pun buat laser, bedah laser. Memang tak darah tuan. Sikit pun tak keluar tak korban darah. Contoh, kalau dulu kita berkhatam dengan pisau, seminggu darah lagi. Dan ni dia titik laser, tak darah. Esok kita boleh pakai suara. Subhanallah, hebat. Begitulah kehebatan. Kita nak tadabbur daripada kisah Isra' Mi'raj dalam perbedahannya sahaja pun dah cukup dah. Apatah lagi nak pergi ke depan lagi. Apa yang ke depan lagi? Setelah selesai perbedahan tersebut hingga kali yang keempat, maka berlakulah peristiwa Isra' terdahulu sebelum di Mi'raj. Bila berlaku kisah Isra', sebelumnya terbang baginda Rasul dengan Buraq, maka Allah SWT utuh binatang pada syurga namanya Buraq, yang kecil pada kuda, besar lagi daripada barai, ibarat macam kuda padi lah, lebih besar begitu. Walaupun kecil, tuan-tuan, subhanallah. Persoalannya, betapa mulianya baginda Rasul SAW, bagai dalam syurga boleh keluar. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Menjadi tunggangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tanya bagaimana cara nak pilih borak, gambar banyak-banyak borak, macam mana nak pilih borak tu? Macam mana undi ni boleh borak nak jadi tunggangan Rasul ni? Adakah jepuk-jepuk gitu lah? Tak. Borak yang nak ditunggang oleh Rasul ni, borak yang sentiasa rindu kepada Rasulullah SAW dalam syurga. Dia tak kenal Rasul tapi dia rindu. Macam kita tak kenal Rasul tapi kita rindu. Ni binatang dalam syurga yang tak kenal sikit abuk Rasulullah SAW. Dan dia bukan umat Rasul pun. Dalam banyak-banyak Rasul dia lah perindu panggil. Rindu sungguh pada Rasulullah SAW. Akhirnya, bila dia rindu begitu, Allah Ta'ala ambil dia sebagai pilihan untuk memuliakan sifat rindu dia untuk jadi tunggangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila siapa buruk di hadapan Rasul, ketika kata malaikat Jibril, wahai Rasul, naik olehmu akan buruk ni, sebab kita nak pergi jauh. Maka ketika Rasul nak naik, buruk tersebut, buruk tu kelepah. Macam kan dia uduh kelepah kuda ni, dia tonggek punggung, tak nak siapa jatuh orang di atas kuda, orang tonggek siapa jatuh orang bawah. Dia macam itulah, tak nak sifat kuda dia buat gitu. Dia buat macam dia tak bagi naik. Katanya malaikat Jibril, hai Buraq, mau tahu siapa yang nak tunggang mung ni? Dia kata, aku mana aku tahu. Maka tiba-tiba nak mari sentuh punggung dia tu. Dalam syurga, ana pernah tunggang punggung dia. Tiba-tiba nak sentuh punggung kuda dia, kejut lah. Katanya Jibril, wahai Buraq, inilah Muhammad hakmu rindu-rindu. Peluh Buraq tu. Malu. Kita kalau terlalu malu, peluh juga apa? Buraq terlalu malu, terduduk segan kepada baginda Rasul, berpeluh-peluh riwayat kata begitu. Akhirnya dia pun melutut untuk dinaiki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita, kalau buruk binatang yang bukan Rasulullah rindu pun, Rasulullah tak telitah pun, Rasulullah tak tahu pun, tuan-tuan, siapa yang rindu-rindu, tapi Allah Ta'ala ambil kira juga, apatah lagi kita yang umat dia, yang dia rindu sama dah kita ni. Sehingga baginda Rasul kalau dia dalam masa dia hidup pun, subhanallah, dia rindu, dia sayang kepada umat dia lebih pada segala-galanya. Hatta siapa dia dibangkitkan pada sebelum saka kali yang kedua, bangkit pada mahsyar, seru tanya, wahai malaikat, adakah yang nyari mahsyar? Ya Rasulullah. Tengok kanan, tengok kiri, sapu pasi kepala, janggut-janggut, mana umat? Tanya tu umat, bukan tanya bini dia ada, mana umat aku? Jibril, ya Jibril, mana umat aku? Katanya Jibril, ya Rasul, umatmu jauh di belakang.
Tengok betapa Rasul kasih kita. Kalau begitu kasihnya kita, kita hari ni tak kenal Rasul. Kita pun rindu juga kepada Rasul. Dengan buat sunnahnya, dengan selawatnya, tak berhenti jengaknya, subhanallah, dengan tak pernah menafi pun perkara-perkara yang dia buat oleh Rasulullah SAW. Kita memang benar-benar sahaja. Maka rindu kita dikira oleh Allah SWT. Satu masa kita nak juga jumpa Rasul. Perlu sangat. Kita akan perlu jumpa Rasul. Contoh, pengalaman kita ada bagaimana rasa sakit atas dunia. Seterusnya pengalaman kita sakit sakratul maut. Kemudiannya pengalaman kita sakit di alam barzakh muka nakir pula sujatul ukra kala jeking. Dan bila bangkit daripada mahsyar nanti tiup saka kala yang kedua, manusia bangkit dalam keadaan terperik-perik, terpekik-pekik dengan habis suara memanggil nama Allah SWT kerana ketakutan. Kerana dibakit-bakit Allah Ta'ala dah sedia azab-azab di tepi-tepinya. Dalam pada mahsyar tuan-tuan, sebelum kita bangkit, Allah Ta'ala dah siap sedia dah. Ready dah apa yang nak dibuat untuk umat manusia yang dimakit nanti. Erti ibarat macam kita nak dilahir dalam dunia, dah sedia dah. Pokok, kayu, kaya, matahari, bintang bulan. Jadi, manusia bangkit pada mahsyar pada masa itu terpekik-pekik takut 500 tahun. 500 tahun duk memekik panggil Allah, Allah, memanggil Tuhan takut kerana trauma hak sakit yang lepas-lepas. Dan apatah lagi dia tahu aku ni pendosa, aku ni memang kena seksa. Bang jumpa Nabi Adam, tiba Nabi Adam tengok Nabi Adam, ya Nabi Adam, tolonglah kami dalam ketakutan. Kata Nabi Adam, wahai manusia, aku malu dengan Tuhan aku pun dulu ada juga buat silap. Pergi Nabi Idris, Nuh, Salih 500 tahun, 500 tahun, sapalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tolonglah kami ya baginda Rasul, kami dalam ketakutan. Nabi terus sujud pada Allah. Tak bangkit-bangkit, kepala ni sujud kepada Allah SWT. Maka kata Allah, wahai Muhammad, bangkit kepalamu dan minta apa yang mu nak. Sesungguhnya aku akan bagi syafaat yang terbesar di tanganmu dan pandai-pandaimu lah nak buat syafaat itu. Maka Nabi bangkit daripada sujud. Maka Nabi kata, wahai manusia semua, syafaat hari ini yang terbesar ada di tanganku. Masa itulah kita nak kepada Nabi. Nak kepada Nabi. Ya Allah, supaya Nabi ambil kita. Dan atas dunia jika kita dah banyak selawat kepada dia, tuan-tuan, subhanallah. Inilah peluang kita. Ibadatlah kita banyak-banyak, tuan-tuan, sebelum kita sakit. Kalau kita dah sakit, anak bini tak usung kita mari masjid. Duduk rumah lah kita. Ajak pergi masjid ke? Kita usung. Tak ada orang usung mak ayah dia mari masjid. Sakit-sakit pak sudah. Jadi marilah masa sihat ni. Supaya amal ibadat kita dalam usia-usia yang sebegini, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang-panjangkan amal ibadat kita sampai ke kita sakratul maut. Allah Rabbi, biar kita dalam sakratul maut kalimah la ilaha illallah. Jadi kisah Isra' Mi'raj panjang lagi, tuan-tuan. Tu baru sikit, baru sampai situ tak sampai lagi kepada Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan macam-macam Nabi tengok. Nabi melihat dalam perjalanan tersebut ialah untuk umat. Apa yang berlaku pada untuk umat? Tak, Nabi dah bagi Allah Ta'ala dah bagi alamat untuk didik umat dia. Maka dengan ringkasnya dalam kisah Isra' sahaja pun dah mencukupi untuk mendidik umat manusia daripada karut-marut. Kalau kita yakin dan percaya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tolak Rasul tak benda lah, tak ada benda lah. Dan ingatlah satu hari nanti pasti dan pasti kita tak akan lagi bersama dunia, kita akan tinggal. Lambat dengan cepat saja, tunggu petik je. Allah. Dan insya-Allah, tuan-tuan, belalah diri kita bersama dengan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibadatlah kita dengan ibadat yang sahih. Hari ni banyak ibadat yang keliru, Wahabinya, Syiahnya, sesatnya macam-macam. Allah, tuan-tuan. Jadi dengan masa sedikit ini insya-Allah sekadar tu saja dah dahulu. Kita akan jumpa lagi pada hari lain. Kalau biasa-biasa, tuan-tuan, Isra' Mi'raj ni panjang. Di setelah ni kitab Isra'. Satu Isra' masuk satu rejak saja dia buka selah. 2 lah. Siapa 27 rejak kitab dah habis. Makan kambing, makan lembu. Nak cerita sebulan. Cerita ni baru sedap dengar. Kalau nak dengar satu malam, nak 30 minit nak faham semua, memang tak dapat.
Kita saja tak dapat dah panjang cerita satu-satu buku. Macam-macam kupasan untuk tadabbur. Kita nak bawa diri bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekadar sajalah dahulu. Apa yang baik Allah Taala, yang lemah, yang kurang, yang kasar sorok itukah merupakan kelemahan ustaz yang tidak ada ilmu. Moga-moga Allah Taala didik kita daripada kejahilan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallam. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir.